hari ini, macam mana pun sahabat-sahabat saya cakap soal parti penyatuan UMNO PPBM, saya tetap cakap tak ada gunanya, kerana PPBM sendiri hari ini tak pernah berhenti untuk bunuh UMNO. Macam mana kita nak percaya dengan PPBM supaya tak bunuh kita, sedangkan dia lahir dari kita dan dia tahu kekuatan kita, dan dia tahu dia tak mungkin hidup lama. Dia hanya ada 1-2 peluang saja untuk pastikan UMNO mati. Jika dia terlepas 1-2 peluang, dia tahu dia yang mati. Cuma saya nak tanyakan kawan kita, nak pilih di mana? Nak pilih bersama dengan PPBM? Pergilah. Dah ramai pun yang pergi. Lepas tu nanti orang kata, engkau lah puncanya orang UMNO lari. Tak, memang mereka nak pergi. Jadi kita yang tinggal ni, sahabat-sahabat, kuatkan barisan, rapatkan staff. Kita bina sama-sama UMNO yang sikit tu. Kita tak takut kalah sebenarnya. Yang takut kalah orang-orang yang hari-hari nak UMNO PPBM, UMNO PPBM. Orang ni adalah orang yang takut kalah. Sebab tu saya kata ada kepentingan. Takut sangat kalah. Orang UMNO di bawah ni, yang saya tanya sendiri, di peringkat bawah, tak ada perkataan takut kalah pun. Tak ada. 22 bulan kita berada di bawah kepimpinan PH. Ketika kita kalah pada awalnya, orang UMNO tak berani nak duduk di kedai kopi. Mereka dimaki lunyai. Kita kalah je, balai raya kita terus dirampas macam Palestin dilanggar Yahudi. Bila mereka menang PH ketika itu, habis semua. Balai raya, futsal, segala tempat-tempat yang dikatakan tempat awam kepada mereka, ataupun tempat yang dimiliki kerajaan, mereka habis dan langsung tak bagi peluang pada kita. 22 bulan tu kita fight, hidup, survive. Berapa ramai orang UMNO, pemimpin UMNO yang lari. Yakin ke UMNO dapat bertahan? UMNO selepas dikalahkan pada PRU14 sepatutnya dah lama mati. UMNO boleh bertahan hingga ke hari ini kerana ada orang-orang UMNO yang setia dan orang-orang UMNO yang sanggup berjuang untuk tegakkan UMNO balik. Mereka guna duit sendiri. Kalau nak kata kita dapat duit ketika kita kalah, duit kita dibekukan di pusat. Masih ramai ketua-ketua pemuda, saya ambil pemuda lah, saya pemuda, yang sanggup ambil jawatan dan manage sehingga hari ini. Begitu juga ketua bahagian, ketua puteri, ketua wanita, ramai yang di kalangan mereka yang ambil jawatan ketika kerajaan tak ada. Kalau nak kata, UMNO dulu makan duit, tak ada. Kawan-kawan kita ambil jawatan ketua pemuda, ketua puteri, wanita dan ketua bahagian tanpa kerajaan. Mereka guna duit sendiri. Macam mana katakan UMNO tak kuat? Cuma sejak kebelakangan ini, bila nampak ada Perikatan Nasional, barulah sampah-sampah, bangkai-bangkai tu balik. Bangkai tu dah lama, bangkai dah mati tau. Dia orang hidup balik tau. Bila dia hidup balik tu lah baru busuk, berulat, datang masuk dalam UMNO balik. Lepas tu mereka lah jadi pejuang UMNO konon-kononnya. Hari ni yang tengah bercakap ni banyaknya bangkai. Tuan Wizaidi Khosrin, UMNO ni asasnya kuat datang akal umbi. Itu yang saya sebut tadi. Ketika UMNO dah kalah, siapa sangka sampai hari ni kita masih bertahan. Sangat kuat, kita berjaya menjalankan mesyuarat. Kita berjaya lagi mengharungi, bertahun dah kita mengharungi. Detik-detik hari ni UMNO tanpa kerajaan. Macam mana yang kita kata UMNO lemah? Hingga hari ni ramai lagi bakat-bakat baru. Saya nak sebut daripada kalangan pemuda sendiri yang dihina setiap hari. Mereka sampai hari ni masih lagi berperang, masih lagi berusaha, masih lagi bekerja untuk nak tunjuk pada rakyat bahawa UMNO kita wujud, UMNO kita ni kuat. Hingga hari ni saya tak tahu di tempat lain. Saya ambil di Kuala Selangor, saya nampak di Shah Alam, Angah Din di Shah Alam, boleh katakan setiap minggu, boleh katakan hampir setiap hari buat sanitasi. Percuma. Ketua pemuda saya di Kuala Selangor sendiri buat sanitasi percuma di masjid, sekolah, supaya budak-budak boleh masuk SPM.
Tak ada siapa bagi duit, bos. Mereka carilah duit sendiri macam mana nak cari supaya mereka boleh juga menunjuk kepada rakyat bahawa UMNO nak mahu, UMNO nak berkhidmat, UMNO nak jaga rakyat. Tapi ada segelintir bangkai-bangkai yang balik daripada tepi jalan. Bangkai ni biasanya dia langgar di lori, langgar di kereta. Babi lah contohnya. Babi langgar di kereta, busuk tepi jalan. Mampus keras, berulat. Apa dia lambat lah? Bawah pergi. Dah berulat bangkai tu. Tapi yang ni special. Bangkai yang berulat, busuk tadi tu hidup balik. Tu yang balik dalam UMNO sekarang. Bila apa? Bila kononnya kerajaan PPBM ni bergabung dengan UMNO, membentuk kerajaan PN, Perikatan Nasional. Lepas tu mereka yang bercakap lebih-lebih kononnya UMNO nak mati. Anwar Musa cakap apa? UMNO nak mati. UMNO tak boleh menang. Dia tahu mana? Dia juru cakap PPBM. Dia pastikan tempat dia menang dulu lah. Anwar Musa tu tanding tempat dia pergi menang dulu. Masa lepas kau boleh sembang. Ni penggal ni kau try tengok. Boleh tak boleh? Jangan saya nak cakap realitinya hari ni bahawa UMNO masih sangat kuat. Bukan masih, UMNO makin kuat. Cuma ada sedikit-sedikit masalah bila pemimpin-pemimpin jahat daripada tepi jalan bangkai tadi balik masuk dalam UMNO. Konon-konon mereka ni lah pejuang UMNO. Mereka ni yang membuat UMNO ni wara sekarang ni. Sebelum ni okey. Walaupun tak ada kerajaan, kita masih boleh mesyuarat. Saya masih ingat kami mesyuarat bawah pokok rumah ketua cawangan saya. Rumah ketua wanita saya. Kami UMNO cawangan bermesyuarat di bawah pokok. Hari ni pun kita mesyuarat pun dalam tempat yang kita tumpang. Semua tempat pun begitu. Ketika begitu ramai pemimpin-pemimpin yang menang dengan duit UMNO, menang dengan sokongan UMNO, menang dengan jentera UMNO dan Barisan Nasional, mereka lompat lari. Mereka dah lah pakai duit kita, pakai orang kita. Yang bekerja tu makcik-pakcik, abang-abang, adik-adik kita yang pasang bendera, dapatlah duit sikit, beli rokok, beli roti, makan biskut mayat, cicah air kopi dekat bilik gerakan, malam pasang bendera. Makcik-makcik kita yang dapat berapa ringgit je upah, bukan upah, itu duit minyak. Duit boleh isi minyak lah nak pergi mana-mana. Bekerja, pastikan parti menang, pemimpin tu lompat. Hari ni kita jadi jurucakap untuk pergi sokong nak bawa balik pemimpin yang khianat parti kita. Oi, sial lah korang. Memang sial. Macam mana, bos? Kau tengok Dato' Seri Najib sampai hari ni mereka gasak. Bukti pun tak ada. Geli aku dengar kau orang nak satukan UMNO dan PPBM. Macam mana kau nak satukan orang yang khianat kau di saat kau jaga dia, menangkan dia, sanggup korban untuk dia. Yang tak tidur itu orang di kawasan. Yang sakit perut, tak makan, gastrik, yang kena marah dengan laki, yang tak jaga anak bini, nak menangkan kau tu orang di kawasan. Lepas tu kau lompat. Lepas kau lompat, kau hina balik orang yang jaga kau, yang menangkan kau. Apa kau tak buat lepas kau lompat? Lepas tu sekarang kau orang nak sekolahkan orang yang kena hina, orang yang kena caci maki dengan setan sial ni, yang apa, bangkai-bangkai ni, yang lompat ni. Kau suruh orang yang kena tinggal tadi tu sokong balik dia. Apalah korang punya otak ni. Korang duduk lah, esko lah, apalah, menteri lah, cerdik otak lah, gaji besar, kereta besar, rumah besar, tapi bodoh. Kat mana aku cakap salah? Kau kata kalau kau tak boleh duduk bersama mereka, UMNO kalah. So what? Yang lepas pun kita kalah apa? So what?
Ni Abang Zulkarnain Mak Sani. Orang di kawasan saya juga, kawasan Selangor. Orang hebat juga, tahu apa yang berlaku. Orang-orang ni orang-orang yang ada di bawah kawasan yang bersama memenangkan calon-calon. Tapi sebabkan fitnah, sebabkan adu domba, kita kalah. Kita kena terimalah hakikat. Siapa cakap UMNO tak terima hakikat? Yang menerima hakikat tu orang macam saya, orang bawah-bawah macam kami ni. Kerana kerakusan pemimpin negara atas, kerana kelemahan pemimpin yang masanya dulu nak jadi kaya, nak hidup senang, akhirnya UMNO kalah. Sebab apa? Sebab memang ada asasnya fitnah yang dibuat oleh mereka. Walaupun dia perbesar-besarkan aja. Tapi yalah, sudah lumrah lah, fitnah tu lebih manis rasanya daripada kebenaran. Maka kita kena terima hakikat kekalahan itu ada asasnya. Maka bila kalah, UMNO tidak mati. UMNO terus bangkit hingga ke hari ini. Sampai sekarang ini masih lagi ramai orang muda yang masih mendaftar sebagai ahli UMNO. Ketika orang jahat melompat keluar daripada UMNO, masih ramai orang muda yang mendaftarkan diri sebagai ahli UMNO. Masih ramai lagi orang. Saya pernah berada di Shah Alam. Saya ingatlah seksyen berapa, 18 ke tak ingat lah, lebih kurang macam tu. Pemuda UMNO Shah Alam ada buat booth pendaftaran, mendaftarkan ahli UMNO di Pasar Malam. Saya ada datang 2 kali 3 kali bersama. Saya sendiri lihat orang tua yang berusia 60 lebih tahun mendaftar sebagai ahli UMNO. Kerana katanya dia nampak sangat-sangat tertipu dengan kerajaan PH pada masa itu. 60 lebih tahun tak pernah ada parti, nak masuk dalam UMNO. Saya rasa Adin masih ada borang dia. Begitu ramai yang masih mahu bersama dengan UMNO apabila kerajaan PH jadi ialah Yahudi, dapat tanah, jual bangunan, jual segala-gala apa yang ada negara kita. Mereka nampak masalah. Maka sebab itu juga terbentuknya hari ini kerajaan PN. UMNO lagilah gila. Pemimpin UMNO ni, saya bukan apalah, saya nak marah pemarah, tapi syukur pada Allah juga, bagus juga. Sayangkan negara, walaupun dia kecam, walaupun dihina, masih lagi mahu membentuk kerajaan walaupun kita tak suka. Untuk kepentingan rakyat, maka kita terpaksa sokong sebuah kerajaan baru yang kita tak suka, tapi demi kepentingan rakyat. Kalau kita tumbangkan terus kerajaan yang ada, maka kerajaan yang ada lagi teruk daripada yang ada sekarang ini. Tapi tak apalah, demi perpaduan, demi rakyat, mereka masih lagi sanggup korbankan diri, sokong bina kerajaan Perikatan Nasional yang baru yang ada hari ini, Muhyiddin Yassin. Tapi bila dah dibantu sebuah parti paling kecil kerusi yang ada 3-4 kerusi ni menjadi kerajaan, hari ini dia nak bunuh kita. Lepas tu ramai pula kawan-kawan kita yang menjadi jurucakap pula hari ni selepas terima sesuatu. Saya bukan menghina, saya bukan mengata oh dia orang ni makan rasuah. Tak ada bagus. Tak ada bagus. Tapi pada pandangan kita, mengapa selepas terima sesuatu tiba-tiba berubah kata. Lalu ada yang tak puas hati cakap saya, wah engkau Along itu hari beria hentam presiden, kemudian jumpa presiden kau balik senyap. Saya dah jelaskan, saya menentang Zahid Hamidi kerana ketika itu begitu ramai orang yang tak puas hati dengan Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Maka saya sekali lagi datang nak menyertai rakan-rakan saya yang tak puas hati untuk mendapatkan penjelasan dan keadilan pada saya lah. Maka saya boleh buat satu live special untuk ni dengan depan-depan Zahid Hamidi. Saya cuba. Maka saya kata, saya nak pergi berjumpa dengan Datuk Seri, nak bertanya depan-depan apa dia keputusan dan kemahuan dia, ataupun apa yang dia nak buat dalam keadaan sekarang. Jadi sampai ketika kita bercakap, saya dah meluahkan apa yang saya patut cakap. Walaupun sekecil-kecil saya dah cakap pada dia depan-depan. Tetapi yang bagusnya ialah pada hari yang sama juga, kebetulan dia telah pun mengumumkan untuk menangguhkan PAU dalam keadaan pandemik yang begitu macam ini, dan bersetuju untuk mengadakan pemilihan pada tahun ini juga jika pandemik ini
berkurangan. Ini pun dah tengok dah kurang kan. Jadi apa guna saya nak lawan apa lagi? Saya cuma boleh cakap pada Datuk Seri, terima kasih kerana mempunyai keberanian mengumumkan untuk mengadakan pemilihan, walaupun Datuk Seri sendiri tahu bahawa kemungkinan untuk Datuk Seri itu kalah adalah sangat tinggi. Kan kita yang desak dia adakan pemilihan dan dia dah nak buat pemilihan, apa lagi yang kita nak lawan? Lepas tu orang cakap saya dapat duit. Saya tak perlu duit untuk semua ni lah. Saya hidup susah hari-hari, saya ke laut, potong kayu bakar di hutan, cari siput. Siapa yang tak tahu hidup saya datang jumpa saya. Saya bawa, mari lalui kehidupan saya. Sehingga hari ini saya masih lagi buat benda yang sama. Saya jual ikan, saya pergi ke laut turun cari ikan, saya pergi kalau ada potong kayu, saya pergi curi kayu. Tapi oleh kerana yalah, duit tak ada, kita cari jalan. Kita bukan cari barang orang, curi kayu di hutan. Hari ini kita berbincang dengan jabatan untuk dapatkan permit beli kayu. So saya dapat untung sikit, beli kayu bakar. Kalau boleh lepas ni hardware boleh beli dengan saya. Saya dapat 10 sen pun cukup lah, 20 sen. Tapi saya tak samun duit pemimpin. Jangan sembang. Jadi saya kata hari ni, bila kamu kata saya makan, saya tak tahu nak cakap macam mana, buktikan. Saya pun cakap begitu juga. Kalau kamu rasa kamu tidak dibayar atau tidak diberi habuan untuk menyokong mereka, buktikan. Saya dah cakap tadi, kenapa kita jadi macam ini, tapi masih lagi kita mahu menyokong PBBM. Itu saya tak faham. Boleh bagi saya bubarkan PBBM, sudah. Itu tak mungkin berlaku sebab Azmin sudah ada di dalam. Hari ni sudah masuk gerakan, sudah ada satu banting atau banner yang meletakkan semua logo-logo parti yang bertanding, yang akan berada di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Logo BN tak ada, logo UMNO tak ada, logo MCA belum ada, MIC belum ada. Saya bukan nak membebel, saya bukan nak jadi hero, tapi saya berdoa pada Allah, andainya ada rezeki, saya nak berjumpa dengan sahabat-sahabat saya dalam live yang ada hari ni, follower-follower saya. Saya nak berjumpa, nak bersalaman. Kalau dah tak ada COVID lah, saya nak ajak kita, apa jua keadaan, kalah ke menang ke, kita kena pertahankan UMNO. Kerana setuju atau tidak setuju, hanya parti UMNO saja yang boleh jaga negara ni. Tak kira lah bangsa Melayu ke, India ke, Cina ke. Dalam keadaan yang begitu teruk, negara dilanda COVID-19, rakyat tak ada duit nak beli makanan, rakyat dah tak tahu nak minta di mana, rakyat hanya ada KWSP, yang itu adalah duit dia sendiri, hasil titik peluh dia sendiri. Itu duit dia. Jadi Datuk Seri Najib sendiri dan UMNO sendiri minta supaya dibenarkan pengeluaran, supaya duit ini boleh digunakan oleh rakyat. Walaupun tak dapat semua, walaupun ada yang tak dapat, tapi at least kita boleh mengurangkan 50% daripada orang yang terkesan. Kalau PPBM itu berjiwa rakyat, mereka, Muhyiddin Yassin, tetap akan cari jalan macam mana nak bantu rakyat. Kerajaan tak ada duit, yes we know, tapi kita ada duit KWSP, kita keluarkan. Kita beritahu rakyat bahawa kerajaan hari ini sudah tidak ada kemampuan. Bukan tak ada kemampuan, tapi kerajaan hari ini mempunyai kekangan untuk cari duit. Maka kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP. Tapi tidak. Kita terpaksa berperang dengan kerajaan. Kita terpaksa dibodohkan oleh kerajaan. Kita dipaksa untuk menghantar pelbagai dokumen oleh kerajaan. Sampaikan kita pergi ke KWSP. KWSP itu pun tutup sebab dijangkiti COVID. Rakyat hari ini bersabung nyawa untuk mengeluarkan duit sendiri dalam simpanan KWSP. Rakyat terpaksa bertarung nyawa keluar ke jalanan hanya untuk bawa 1-2 dokumen yang kemudiannya ditolak. Datuk Seri Najib kekal konsisten. Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dasuki kekal konsisten. Saya lihat juga Mak Maslan dan sebanyak pemimpin UMNO kekal konsisten.
Dan juga ramai pemimpin-pemimpin lain, termasuklah parti pembangkang juga, fight untuk dapatkan. Tapi kerajaan tolak. Dan apabila Muhyiddin Yassin diserang di laman sosial Agong, Muhyiddin Yassin diserang di dalam laman sosial ataupun Facebook Presiden Indonesia Joko Widodo, satu orang pun tidak dibayar untuk itulah. Cuma kenapa bodoh sangat kita meletakkan ada bayaran untuk mereka menyerang. Itu adalah rakyat. Mereka adalah rakyat yang sudah benci dengan kerajaan. Jadi kerajaan nampak ada gerakan yang nampak bahaya. Apabila rakyat sudah marah, peluang untuk kerajaan tu tipis, maka barulah dilepaskan konon-kononnya tanpa syarat. 5 bulan, 6 bulan berlalu, kita berlawan untuk dapatkan, baru hari ini mereka beri. Bukan duit kerajaan pun. Macam mana yang kata yang kita kena sokong PBBM? Saya tak kata Datuk Seri, kita nak Tan Sri, kita nak minta duit ini. Lepas tak. Kita faham kekangan kerajaan. Tapi tidaklah sebodoh ini ber-5-6 bulan bersabung nyawa rakyat, bagai-bagai dokumen. Dan saya sendiri bertanya. Ketika tu saya masuk satu drive-thru di KFC, tak ada orang, off. Kali kedua saya masuk off. Sekali tu saya tetap nak pergi beli, saya singgah ke dalam. Kenapa tak ada drive-thru? Dia kata tak cukup orang. Kurangkan staff ke? Dia kata bukan kurangkan staff. KFC tu dia nak orang, dia dah iklankan, tapi tak ada orang nak kerja. Kenapa? Sebab mereka sangkut berhenti kerja, dan mereka tak nak kerja kerana syarat ialah dia buang kerja atau tidak bekerja. Rakyat terdesak dan tertekan, mereka cuma perlukan sedikit duit yang mereka simpan, tapi kerajaan PBBM tidak benarkan. Mereka terpaksa berhenti kerja sendiri kalau itu saja jalannya, dan mereka tak nak bekerja kalau itu saja jalannya untuk keluarkan sedikit duit. Kerana duit yang disimpan itu lebih banyak berbanding gaji bulanan mereka yang dah dipotong pun. Tapi alhamdulillah, syukur hari ini, terima kasih juga saya ucapkan kepada kerajaan. Walaupun secara terpaksa, terima kasihlah kerana lepaskan. Itu pun sebab kehendak rakyat, bukan kehendak kerajaan. Kerajaan tidak pernah ada dalam fikiran nak tolong rakyat. Kerajaan PPBM tidak ada satu pun dalam kepalanya untuk menolong rakyat. Tidak ada. Macam mana saya nak bawa diri saya menjadi ejen kepada penyatuan, kepada sebuah parti dengan sebuah parti lagi yang kini kerajaan yang langsung tidak ada fikiran untuk bantu rakyat. Itu sebab saya kata, apa rasionalnya saya hendak bersama dengan kawan-kawan saya untuk sokong kerajaan yang ada hari ini. Saya tak nampak ada satu pun rasionalnya saya untuk bersama dengan kawan-kawan saya yang tengah menyokong PBBM sekarang ini. UMNO kalah atau tidak, UMNO menang atau tidak, bukan pucuk pangkal cerita. Kita selaku orang yang di bawah, selaku pekerja parti, kita hendak tengok parti kita menang bermaruah, bukan menang tunduk menyembah. Kepada pemimpin, kalau mereka pilih jalan itu, terpulang. Buka pemilihan, kita nak langgar. Sebab ini bukan dulu-dulu pemimpin boleh beli perwakilan. Kali ini perwakilan dah standby. Kalau kamu berani untuk lawan, untuk bersama dengan orang bawah, dengan akar umbi, kita lawan. Kalah tak apa. Kerana kalau kerajaan itu menang sekalipun, mereka tak lama. Kita dah tahu dah track kerajaan ni. Kalau menang pun berapa lama mereka boleh menang. Macam PH 22 bulan merintah. Kalau kerajaan baru ni tanpa UMNO, saya ingat paling lama pun 2 bulan, 3 bulan. Sampai macam tu pendek sekali saya bagi.
Kita percaya dengan kekuatan yang kita ada. Kita percaya dengan kepimpinan dan kebolehan pemimpin yang kita ada. Kita percaya dengan ramai pemimpin baru, ramai orang-orang yang ada talent yang boleh masuk ke dalam kepimpinan untuk membantu jaga kerajaan. Apa tu? Dia cakap apa ni tak ada bakat langsung. Siapa yang nak bagi fakta? Ini salah satu daripada apa Ahmad apa ni? Albab. Akaun pun fake. Masuk tempat saya nak cakap orang tak ada fakta tak ada apa. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, saya tidak perlu sebut apa-apa pasal fakta, kerana tak ada fakta pun. Faktanya ialah hari ni pembohong. Engkau sendiri masuk, nama pun Ahmad Albab, gambar pun tak ada. Kau nak cakap pasal orang tak ada fakta? Allahu Akbar. Hentikanlah ni. Inilah dia manusia-manusia yang dibayar makan dedak lepas tak mengaku. Inilah dia manusia yang dia bagi apa? Jackom apa dah? Bosan aku. Begitu jahat pemimpin hari ni, bayar orang untuk masuk menindakkan apa yang orang lain cakap. Saya nak akhiri kepada semua sahabat-sahabat yang ada dalam ni, yang mahu lihat kerajaan kita jadi lebih baik. Kita tidak ada jalan lain melainkan kita kena bersatu. Bukan dengan bersatu dalam UMNO. Cari balik orang lama-lama, cari balik kawan-kawan yang ada, kekalkan balik. Kita peluk bahu, kita pegang bahu sama-sama, kita cakap hari ni sama dengan mereka. Kita nak UMNO menang balik. Ramai orang-orang daripada PH juga hari ni sudah keliru, sudah bosan dengan PH. Tarik mereka masuk, kita menangkan balik kerajaan yang ada, hapuskan PBBM. Itu saja. Jadi saya minta maaf kalau ada cakap saya yang mengguris hati, ada yang cakap saya memang orang terasa dengan saya. Saya tak ada apa-apa niat selain daripada saya hanya nak kembalikan kerajaan ini supaya kerajaan yang ada boleh bela rakyat, boleh menyediakan negara yang macam dulu untuk cari duit. Bukan kerajaan bagi duit. Kerana apa? Bila kerajaan stabil, negara stabil, kita bebas bergerak, mencari duit di mana-mana tanpa perlu ada rasa takut. Dan kita juga tahu dalam negara hari ini ada banyak masalah, tapi jika negara ni stabil, insya-Allah kita boleh lagi hidup. Walaupun sikit-sikit tu susah, biasalah. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana mengikuti saya. Apa, minta tolong share. Nanti ada apa-apa saya buat live yang lain pula. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.